Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada pagi ini dalam siri kuliah kita bersama Bukit Helwa, iaitulah Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, yang dibawakan oleh Hal Ehwal Wanita, iaitu kita membicarakan tentang kitab Talbis Iblis. Lama dah ni dah kita bincang, dan kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita, Allah bantu kita, dan Allah teguhkan hati kita di atas jalan kebenaran, di atas jalan agama, di atas jalan sunnah. Kerana hakikatnya kita dalam beragama ni mesti teguh di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah ni adalah jalan kebenaran. Sunnahlah jalan keselamatan. Sunnahlah jalan yang diredai oleh Allah, kerana sunnah adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti hidup di atas petunjuk agama. Di atas petunjuk agama kita, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya. Dari situ para sahabat mengajarkan pula kepada generasi selepasnya, sehingga akhirnya kita sebagai umat ini tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan dari wahyu Tuhan kepada kita selaku umatnya. Kemudian dalam memahami hadis ataupun sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti juga berpandu kepada pandangan-pandangan ulama yang muktabar, yang benar sudut penghujahannya, yang tidak menyimpang daripada maksud sebenarnya agama, dan yang menepati kehendak syariat yang sebenar. Kerana maksud daripada semua ini adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan redha Allah itu bersama pada ajaran yang ditunjukkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bila kita baca surah Ali Imran, Allah Taala kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, seandainya benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Jadi dalam kehidupan kita, kita mesti sebagai umat tidak terkecuali, mana-mana pun orang, di mana pun kumpulan yang dia nisbahkan dirinya, sama ada dia menisbahkan dirinya kepada mazhab fulan atau fulan, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke, atau dia menisbahkan kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Setiap orang apabila dia mengaku Islam, wajib baginya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kesemua ulama-ulama mazhab ini, walaupun mereka berselisih pendapat dalam bab cabang-cabang, tapi kesemuanya mereka bersatu atau bersepakat dalam mencari
contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita, pandu kita, Allah channelkan, maknanya Allah Taala ni lorongkan kita kepada jalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercakap secara memperingatkan apa konteksnya talbis iblis ni. Talbis iblis, kita tak bincang tentang tipu daya iblis terhadap ahli maksiat. Kerana kemaksiatan itu jelas kemungkarannya. Orang tak kata, oh kalau kita mencuri dapat pahala. Orang tak kata kalau merogol dapat pahala. Kalau berjudi dapat pahala. Dan kalau benda-benda yang macam ni, maksiat ni umum diketahui. Dan dia tidak termasuk dalam bab yang disebut oleh kitab kita ni. Bukan kita tak nak sentuh, itu parah juga, mesti diingkari. Tetapi terkhusus perbincangan talbis iblis ialah perkara-perkara yang bukan ibadah, sebahagiannya maksiat, tetapi dipakaikan dengan bungkusan ibadah, dipakaikan dengan kulit ibadah, sehingga sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah. Sesuatu yang kemungkinannya mungkar atau maksiat dianggap sebagai ma'ruf. Dan ini yang dinamakan talbis iblis. Kita dah baca beberapa perkara sebelum daripada ini. Bab kekeliruan yang ada di sebahagian ahli ibadat, yang mereka beribadat demi mencari pahala tapi pada jalan yang tidak diredai dan tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang menolak makan daging jadi vegetarian kerana mencari pahala. Kita kata Nabi makan je daging. Sehingga ada orang yang tak makan dan tak minum makanan-makanan yang elok, hanya makan makanan yang tak elok kerana zuhud. Kita kata Nabi makan je yang elok. Jadi benda-benda macam ni, ya, sehingga dia kata pakailah pakaian yang compang-camping kerana pakaian compang-camping itu lebih baik. Jawapan kita, Nabi ada je pakaian elok. Jadi maknanya apa? Apa yang dianggap sebagai baik tu, kalau nak tahu betul-betul dia baik, mesti kita kembalikan kepada petunjuk dalam Al-Quran dan juga sunnah. Apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau yang terakhir yang kita bincangkan sebelum daripada ni ialah terkait dengan nyanyian, hukum menyanyi. Kita katakan perkara ni kerana Ibnul Qayyim, atau sebelum daripada Ibnul Qayyim lagi, telah menyatakan bahawa Al-Imam Syafi'i sendiri menyatakan dia tinggalkan penduduk Iraq kerana mereka ini menyanyikan takbir. Takbir ni maksud apa? Takbir ni bermaksud dia berzikir dengan menyanyi. Dia menyanyi itu, jadi seakan-akan nyanyian itu jadi ibadat untuk dia. Nak zikir, menyanyi, doa, menyanyi. Imam Syafi'i kata apa? Takbir. Mereka menyibukkan orang daripada baca Quran. Jadi sibuk dengan kasidah-kasidah, malah diiringi dengan pukulan gendang-gendang. Akhirnya sekarang ni kita melihat di sebahagian tempat dia panggil selawatan. Jadi konsert selawat. Orang pun duduk menyanyi. Tapi yang datang pula dah. Yang hadir tu
Orang hok pakai jubah, pakai serban, wanita bertudung, berjilbab. Kerana apa? Kerana dia datang dalam niat ibadat. Dia datang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anggap itulah selawat. Dia anggap itulah zikir. Dia anggap itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kayu keselawatan tu dengan jogetnya lagi. Ada dengan pukulan alat muzik, nyanyian. Sehingga ada sampai ke tahap menari-nari. Dan ada diiringi dengan tarian-tarian wanita. Sebelum daripada start kuliah, ada wanita duduk berjoget, duduk baca qasidah. Dipandang dan ditonton oleh lelaki-lelaki yang nak belajar. Jadi persoalannya di sini, apakah ini agama kita? Dan apakah ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dah bahaskan sebelum ni pada bab yang panjang bahawa benda ni tidak ada dalam agama dan mazhab, 4 mazhab. Semua 4 mazhab. Mazhab Hanafi ko, mazhab Maliki ko, mazhab Syafi'i ko, mazhab Hambali ko, semua 4 mazhab tidak membolehkan mendengar atau muzik atau nyanyian. Mendengar muzik ataupun nyanyian. Nyanyian lah kita kata, muzik tu berat lagi. Tapi ada sebahagian orang kata, boleh. Apa salahnya kerana kita nyanyi ni kerana nak meniat berzikir. Jadi apakah cukup dengan niat yang baik menjadikan sesuatu itu berpahala? Jawapannya tidak. Niat saja belum mencukupi. Syarat amalan diterima ni kena ada 2. Satu, niat kerana Allah, niat yang baik kerana Allah, dan yang kedua, menepati cara yang disunnahkan, diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kerana niat yang baik, pasti kita kata ambil wuduk banyak kali itu lebih baik daripada yang 3 kali. Basuh 5 kali lebih baik. Pasal apa? Saya niat untuk tambahkan lagi kebersihan. Jawapan dia, itu tidak disunnahkan. Tak baik. Membazir Nabi kata. Kalau dia kata macam mana pula kalau ustaz saya tambah lagi bersih, setiap kali saya basuh dengan sabun. Ambil wuduk, basuh sabun dulu, lepas tu bilah kali dengan air. Kemudian ambil wuduk, basuh tangan, basuh pula dengan sabun, bilah pula dengan air. Jadi basuhan pertama sabun, basuhan pertama air, basuhan kedua sabun, basuhan ketiga air. Kita katakan perkara itu tidak disunnahkan. Jangan memandai-mandai dalam soal agama. Itu dia. Tujuannya asal apa dia? Untuk kita tetap berada di atas landasan agama yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun memang ada orang yang kata boleh, tak salah dengan nyanyi. Jadi mereka datang dengan syubhat. Dan syubhat ni bukan main-main. Syubhat ni ada di kalangan orang yang beragama, bukan. Kalau orang kita tengok konsert Blackpink ke, konsert gapo lah ni nak terbaru ni, orang duduk komen belakang ni, konsert Coldplay, sokong LGBT tu. Memang kita di luar daripada rangkuman perbahasan kita, sebab memang semua orang tahu benda tu mungkar. Yang kita maksudkan ni ialah ada orang yang memang beragama, dan bila dia duduk menyanyi, dia rasa baik, mengingatkan dia kepada Allah dan seumpama dengannya, dan dia anggap benda tu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi pahala. Dia anggap dia sebahagian daripada ibadat. Dan didatangkan dengan hadis-hadis. Hadis-hadis yang pada mereka ini adalah hujah yang membenarkan nyanyian tersebut. Pada dia lah. Okay? So, kita katakan dalam bab ni syair lah. Tapi kalau sampai duduk sentiasa sibuk dengan zikir, kemudian zikir-zikir dialun-alunkan begitu, sehingga dianggap itulah ibadatnya, kita rasa lain daripada apa yang dimaksudkan dalam agama. Apa pun bukan rasa kita nak baca
pandangan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam masalah ini. Ibnul Jauzi dalam kitab dia kata ada beberapa hujah yang dijadikan dalil oleh orang yang membolehkan nyanyian. Dan dia guna kalimah syubhat. Ada beberapa syubhat. Syubhat ni dia guna dalil nampak macam betul tapi sebenarnya tidak. Kerana itu nama syubhat. Dia datangkan beberapa hujah yang kata dia membenarkan amalan atau menyanyi-nyanyian ni. Sehingga hari ni kita tengok kumpulan-kumpulan memang ada. Kalau dia datang zikir dia memang nyanyi je. Selawatan lah bahasa Indonesia kata selawatan. Nyanyi ke kena seronok. Sehingga ada orang yang saya kenal, dia menceritakan saudara dia dulu ikut kuliah ni, sunnah ni. Tapi dia rasa tak happy, tak feeling. Jadi bila dia ikut satu kumpulan lain, dia kata feel. Dia rasa feel. Jadi dia ikut kumpulan tu kerana dia merasakan kebenaran. Sebab dia boleh feel, rasa tu. Jadi ini pun sebahagian daripada syubhat, feel. Agama ni tidak ditentukan dengan apa kita rasa. Agama ni ditentukan apa yang Allah dan Rasul kata. So berbalik kepada isu kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Antara syubhat yang dibawakan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi tulis dalam kitab dia ni, Talbis Iblis, kita dah baca ni. Dia kata apa? Ada beberapa dalil hujah yang dijadikan asas kepada penghujahan mereka dan ini syubhat. Yang mesti dijawab. Kita akan jawab insya-Allah berdasarkan Ibnul Jauzi sebutlah, bukan saya jawab sendiri. Pertama dia kata apa? Orang yang membolehkan guna hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada dua orang gadis budak yang memukul rebana di sebelah tepi Aisyah dan Nabi bagi izin. Nabi bagikan dia. Yang mana riwayat tu cerita dalam hadis ni riwayat Al-Imam hadis ni hadis yang sahih ya. Disebut mana dia? Baik. Di mana riwayat ni kata satu hari Abu Bakar masuk dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa tu ada dua orang gadis, budak perempuan. Bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan menendangkan bait-bait syair yang diucapkan oleh kaum Ansar pada perang Mu'adz. Jadi dua orang budak ni duduk sebelah Aisyah, duduk melantunkan nyanyian, syair-syair di sebelah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila Abu Bakar masuk, Abu Bakar dengar budak ni duduk menyanyi. Abu Bakar kata, patutkah ada seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar menyifatkan nyanyian tu sebagai seruling syaitan. Jadi Abu Bakar marah. Abu Bakar kata, patutkah seluring syaitan ada dalam rumah Rasulullah? Jadi Abu Bakar marah. Pada ketika itu Nabi ada. Nabi kata kepada Abu Bakar, biarlah. Kerana setiap kaum itu memiliki hari raya dan sekarang adalah hari raya kita. Jadi nampak macam seolah-olah bila Nabi kata kepada Abu Bakar, biarkanlah mereka, Nabi membenarkan nyanyian. Jadi dia kata, inilah hujah kata nyanyi ni boleh. Itu hujah pertama bagi mereka. Kena dengar habis kuliah ni. Kalau dengar setakat ni, makna dapat syubhat, tak ada jawapan, pening kita. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dengar kuliah sampai habis. Apa Ibnul Jauzi jawab balik kepada hujah ni. Jangan dengar separuh kita nanya kita. Dengar syubhat saja, tak dengar jawapan. Balik lepas ni, boleh lah. Memang boleh lah nyanyi. Kita pun dengar nyanyi je lah. Lepas tu jadi off feel lah. Ikut buat sunnah betul ni tak feel dia rasa. Dia rasa tak syok. Padahal feel tak feel kita ni bukan ditentukan dengan rasa. Patutnya feel tu ditentukan dengan ilmu kita. Kita rasa takut kepada Allah kerana kita yakin Allah ni Maha mendengar. Itu baru feel. Kita rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita yakin Allah Maha melihat. Ilmu tu menyebabkan kita rasa gitu.
Bukan feel seronok kita, aku rasa lah begini. Rasa begitu, siapa-siapa pun boleh. Kadang orang jahat pun rasa feel dalam kejahatan dia. Baik, jadi maknanya hujah pertama dia kata Nabi membenarkan dua orang budak wanita ni nyanyi. Itu syubhah pertama. Syubhat yang kedua, dia kata ada satu riwayat hadis, tapi sebenarnya bila kita sembang hadis ni dhaif lah. Dia kata ada hadis dari Fadalah bin Ubaid bahawa Nabi SAW bersabda, Allah lebih suka mendengar suara lelaki merdu membaca Quran lebih daripada seorang tuan mendengar hambanya menyanyi. Hamba menyanyi. Jadi Allah lebih suka mendengar lelaki bersuara merdu mengaji Quran berbanding seorang tuan mendengar nyanyian hamba dia. Jadi kata Ibnu Tahir, orang kata boleh ni, dia kata maknanya Nabi bila buat dua perbandingan, kalau orang lelaki baca Quran sedap Allah suka lebih baik daripada tuan hok dengar nyanyian hamba dia, bererti bila Nabi buat perbandingan begini, jadi dua-dua ni baik, bagus. Kalau tidak takkanlah Nabi buat bandingan, kata dia. Jadi Nabi tak akan buat perbandingan benda yang boleh satu, benda yang tak boleh satu. Tak jadi gitu. Jadi Nabi kata, dia kata Nabi buat perbandingan tu menunjukkan dengan Allah dengan Quran tu bagus dan lebih bagus daripada lelaki mendengar nyanyian hamba dia. Tapi menunjukkan bila perbandingan tu berlaku, mendengar nyanyian hamba tu boleh. Jadi dengar menyanyi tu, dengar nyanyian atau bernyanyi tu boleh. Ini syubhat yang kedua. Dengan siapa habis kuliah kita, jangan skip ni. Bahaya kalau skip ni, nanya ustaz nak kena jawab balik ni. Jadi macam sekali dengar macam betul. Betul tak? Syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga, dia kata kan ada hadis bahawa Allah mengizinkan Nabi menyanyi. Macam mana pula? Sebab dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an." Allah tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti mana dia mendengar seorang nabi menyanyi dengan Al-Quran. Jadi kalimah menyanyi itu menunjukkan nyanyian tu boleh. Dia kata begitu pula. Sebab Allah Ta'ala Nabi sebut guna kalimah yataghanna. Yataghanna ni melantunkan suara, menyanyilah. Jadi Allah Ta'ala ni tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti mana Allah mendengar nyanyian Al-Quran pada Nabi dia. Gitu. Seorang Nabi menyanyikan Al-Quran. Jadi bahasa tu menyebabkan mereka kata kalimah yataghanna tu menunjukkan nyanyi. Jadi nyanyi tu boleh ya. Tiga. Dan syubhat yang keempat, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, faslu ma bainal halali wal harami ad-darbu bid-duf. Beza antara yang halal dengan haram ni adalah ad-darbu bid-duf, pukul ataupun pukulan rebana. Rebana ni macam rebana lah, rebana. Gendang apa kita panggil. Baik. Jadi itu menunjukkan rebana ni boleh. Bila rebana ni boleh, menyanyi pun seiring dia boleh ya. So inilah hujah mereka yang membolehkan dia. Apa pula jawapan ulama hak kata tak boleh? Ini yang mesti kita fahami. Sebab ulama ni bila dia ada orang guna hujah tapi tidak tepat. Jadi mereka menjelaskan balik hujah-hujah itu. Apa sepatutnya kita fahami daripada hujah tu? Baik.
Untuk syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama, apa dia tadi? Ingat lagi tak? Muslimin dan muslimat ingat lagi ke? Syubhat yang pertama. Apa dia? Hadis Aisyah, dua orang budak duk nyanyi dalam rumah dia. Nabi masuk, Abu Bakar masuk, Abu Bakar marah. Bila Abu Bakar marah, Abu Bakar kata seruling syaitan tak patut ada dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata kepada Abu Bakar, biarlah, kerana setiap orang ada hari raya, hari ni kan hari raya. Jadi budak-budak tu dibiarkan gembira. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia. Gini jawapan dia. Pertama, kita kena tengok ni, Aisyah masa tu budak. Aisyah ni Nabi kahwin dengan Nabi masa dia kecil kan. Kalau ikut hadis riwayat Bukhari, Aisyah kahwin umur 9 tahun. Ni, jadi umur 9 tahun tu masih kanak-kanak lah kalau kita kata. Bukan kanak-kanak yang tak cukup umur dah. Aisyah memang dah cukup umur dah. Dia memang di waktu dia bersama dengan Rasulullah tu memang cukup umur. Memang datang haid lah bahasa kita katalah. Maknanya bila dia hantar rumah Rasulullah tu memang cukup umur tu. Jadi tapi kerana masa tu dia masih lagi di awal usianya. Kerana tu ulama sebahagian kata, pertama kita kena tengok waktu Nabi sebut tu sifat Aisyah tu macam mana. Jadi kerana dia masih budak-budak, Nabi membenarkan dia untuk budak-budak. Seperti mana main patung, buat patung-patung anak-anak, budak-budak dok main. Nabi membenarkan untuk budak-budak. Itu yang pertama. Malah yang kedua, Aisyah sendiri dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, setelah menceritakan peristiwa tersebut, Aisyah sendiri ni dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah kata, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang diperbuat wanita zaman sekarang, makna Rasulullah wafat, Aisyah hidup lagi. Panjang umur Aisyah lepas daripada tu. Jadi Aisyah sempat jumpa generasi yang tak hidup zaman Rasulullah. Yang mana zaman tabi'in tu, Aisyah tengok para wanita tidak lagi seperti wanita zaman Rasulullah. Jadi Kak Aisyah kata, kalaulah sekiranya Rasulullah tengok apa yang wanita zaman ni buat, nescaya Rasulullah akan melarang mereka datang ke masjid. Baik. Maknanya apa? Aisyah sendiri, kalau dilihat, zaman hadis ni berlaku masa dia kecil. Waktu selepas Nabi wafat, waktu dia dah berusia, tidak ada riwayat pun daripada Aisyah dia duduk menyanyi. Malah yang ada riwayat adalah Aisyah mencelanya. Dan Aisyah kata, kalau Nabi hidup lagi masa ni dan Nabi tahu apa yang akan diperbuat wanita zaman lala ni, bukan zaman Nabi dulu, zaman sekarang ni, nescaya Nabi akan larang wanita pergi masjid. Jadi kita tak boleh nak banding hadis tu zaman tu, kita kena tengok zaman lah. Zaman Aisyah kata gitu tu zaman tabi'in, banding zaman kita, lagilah. Lagilah. Jadi seperti halnya seorang mufti ni nak bagi jawab, nak bagi fatwa, dia kena macam doktor, dia kena tengok juga. Kalau kata boleh lah, habis terfitnah yang tu sekarang ni, duk terfitnah banyak tu. Mana orang nak mengaji Quran, duk sibuklah ke dengan qasidah dan seumpama dengannya. Malah hadis ni kata di Abu Tayyib At-Tabari, sebenarnya hadis ni adalah hujah bagi orang yang melarang. Sebab apa? Hujah bagi Abu Bakar, bukan hujah bagi orang yang membenarkan. Abu Tayyib kata apa? Sebab Nabi tak marah pun kepada Abu Bakar waktu Abu Bakar kata, patutkah seruling syaitan ada dalam rumah Rasulullah? Waktu Abu Bakar larang, yang keluar daripada mulut Abu Bakar,
bahawa nyanyian itu seruling syaitan dan tak patut seruling syaitan berada dalam rumah Rasulullah. Sebab tu Abu Bakar marah dan nak halau. Bila Nabi membenarkan, Nabi tak marah pun kepada Abu Bakar. Nabi tak kata, jangan kata macam tu tak. Cuma Nabi kata, biarlah sebab dia budak-budak. Hari ni hari gembira, setiap orang ada hari raya, kan hari ni hari raya. Jadi Nabi tidak mencela, tidak menidakkan hujah Abu Bakar apabila pernyataan Abu Bakar apabila Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahawa nyanyian itu seruling syaitan. Jadi nampak tak? Sudut ulama ni bincang hadis, bila kita dengar lagu tu, baru kita faham. Iyalah, kalau Abu Bakar kata macam tu, Nabi tak marah pun ke Abu Bakar. Cuma Nabi kata biarlah sebab dia. So hadis tu dalam konteks berlaku kerana dia budak-budak dan pada hari itu hari kegembiraan, hari raya. Sedangkan secara umumnya Nabi tidak menidakkan, Nabi tidak marah dan membetulkan pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa nyanyian itu adalah seruling syaitan. Terjawablah syubhat yang pertama. Okey. Malah kalau dilihat kepada anak saudara Aisyah nama Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad pun melarang nyanyian. Dan kata Ibnul Jauzi bahawa setelah Aisyah dia balik, setelah Aisyah radhiyallahu anha balik, tidak ada riwayat melainkan celaan kepada tidak ada riwayat melainkan celaan terhadap nyanyian. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bagi syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua apa dia? Syubhat yang kedua, hujah yang kata Allah lebih suka mendengar suara lelaki merdu baca Quran berbanding suara tuan mendengar nyanyian hambanya. Jadi bila buat bandingan, seolah-olah nampak dua-dua boleh berlaku. Jadi kata di Ibnul Jauzi, hujah ni sangat rapuh, tak betul. Tidak semestinya bila kita buat perbandingan, tiba-tiba dua benda tu sama. Dah. Ada je perbandingan. Cuma nak tengok dari sudut angle mana je. Tak semestinya bila tak buat perbandingan tu, dua-dua tu jadi sama tak. Sebagai contoh. Para fuqaha, dia sebahagiannya kata, jangan kita lap air wuduk. Jangan kita keringkan air wuduk biar dia kering sendirilah. Seperti mana kita tak lap darah para syuhada, kerana kesan daripada darah tu memberi kebaikan ataupun wangian pada hari akhirat. Jadi dia anggap air wuduk dengan darah tu sama. Tapi dari sudut hukum, air suci, darah tu najis. Mana dua perkara tu tak semestinya bila dibuat bandingan akan jadi sama. Maka tertolaklah hujah bandingan dengan Quran dengan nyanyian tu Allah lebih suka menunjukkan sama, tertolaklah syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga pula. Apa dia syubhat yang ketiga? Dia kata Nabi ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi menyanyikan Al-Quran. Tidaklah Allah suka mendengar sesuatu sebagaimana dia mendengarkan seorang Nabi melantunkan, yataghanna, menyanyikan Al-Quran. Jadi kata Ibnul Jauzi bahawa hadis ni bermaksud sebagaimana Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, dia mengatakan bahawa maksud ni cukuplah nyanyian bagi seorang Nabi itu adalah Al-Quran. Berarti bukan berarti menghalalkan nyanyian, tapi nak sebutnya bahawa nyanyian bagi kita sebagai umat ni, sebagai seorang Nabi tu, nyanyian dia adalah Al-Quran. Jadi kalau nak menyanyi, nyanyilah dengan Al-Quran.
itulah tempat yang Allah Ta'ala suruh kita melantunkan suara, bukan dengan nyanyian-nyanyian yang lain. Okay? Fuqaha yang lain menurut Imam Syafi'i maknanya ialah menyenandungkan Al-Quran. Fuqaha lain berkata menjadikan Quran sebagai pengganti nyanyian para musafir. Baik. Dan syubhat yang keempat ialah dia kata beza antara yang halal dan haram adalah memukul rebana. Maka jawapannya betul, memukul rebana tu dibolehkan dalam agama, tapi waktu pernikahan, waktu pemberitahuan di tengah masyarakat, macam dulu orang kata pukul apa? Beduk, beduk dan sebagainya. Tapi bukan dengan maksud nyanyi, macam seolah-olah macam gitar lah. Kalau dia bunyi teng, kita pergi, tak ada kata apa pun. Kita pergi petik lagi, teng, tak bunyi tu tak ada masalah. Tapi apabila teng 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 teng, ada irama, lepas tu dia iringi pula, itu yang menjadi masalah. So, masalah pukul rabana itu diperbolehkan dalam tu, tapi bukan menjadi hujah membenarkan nyanyian. Bukan menjadi hujah membenarkan nyanyian. Jadi, setelah dibincangkan para ulama dengan syubhat yang empat tadi, dijawab ulama yang kata tak boleh, maka jalan yang paling selamat ialah kita kembali melihat kepada sejarah kehidupan Nabi. Nabi ni sibuk dengan benda tu. Nabi ni, apakah setiap kali sahabat-sahabat duduk dengan Nabi berzikir, duk main ya hanana, ya hanana, ataupun duk main dengan qasidah-qasidah? Tidak. Sahabat-sahabat ni tidak sibuk dengan begitu. Ada yang kata menari-nari kerana kegembiraan zikir ni, duduk menari-menari dengan kegembiraan zikir. Nah, jadi apabila begitu dianggap bahawa nyanyi ni boleh. Jawapan dia, tidak, sahabat tidak sibuk dengan begitu. Sahabat tidak sibuk dengan perkara-perkara begitu. Sebaliknya, mereka sibuk dengan zikrullah yang benar, mereka sibuk dengan Al-Quranul Karim. Dia tidak sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan begitu. Nak selalu? Kejap muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dah. Anda lagi ada merah ni? Orang lain. Ada nama anda belakang. Mari sini. Mari sini. So, saya tak suruh dua tu je. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, bila kita kata begitu, kalau kita tengok dari sudut asal, apakah begitu kehidupan Nabi dengan para sahabat? Kumpul-kumpul, duduk menyanyi, duduk berzikir, duduk gendang. Gitukah kehidupan Nabi dengan sahabat? Ataupun sebenarnya mereka ambil satu juzuk tu nak membolehkan benda hak. Kalau pun benda tu berlaku, sekali tu ya riwayat hak sebut kata budak perempuan tu. Tak adalah kehidupan Nabi dengan sahabat duduk begitu. Asal jumpa kat majlis zikir dia, nyanyi. Asal jumpa majlis zikir dia, nyanyi. Tak ada. Sibuk dengan perang, sibuk dengan jihad, sibuk dengan majlis ilmu, sibuk dengan perkara-perkara yang menjadi Quran nombor satu sekali. Ini yang kesibukan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okay. Imam Syafi'i kata dia kata apa? Abu Tayyib At-Tabari berkata, mengenai mendengar nyanyian seorang wanita yang bukan mahram,
para ashab Syafi'i menilai amalan tersebut tidak boleh. Baik yang mendengar, mendendangkan nyanyian tadi wanita merdeka ataupun hamba sahaya. Tak boleh. Dia dengar menyanyi, kata ashab Syafi'iyah, tak boleh. Kalau orang ikut betul mazhab Syafi'i, dia tak akan sibuk dengan benda ni. Dan Imam Syafi'i sendiri berkata, jika pemilik hamba wanita, pemilik hamba, dia ada seorang hamba yang pandai nyanyi. Dia suruh hamba dia menyanyi, pun dia panggil orang, mari dengar hamba aku menyanyi. Kata Al-Imam Syafi'i, jika seorang pemilik hamba wanita mengumpulkan orang untuk mendengar nyanyian wanita tersebut, maka dia seorang bodoh, kata Imam Syafi'i. Dan kesaksiannya tertolak, tidak layak untuk dijadikan saksi, kata Imam Syafi'i, orang macam ni. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i menolak nyanyian. Tak adaklah kata, apatah lagi kalau dia tengok hari ni orang duk berzikir dengan nyanyian. Zikir ni tidak dengan begitu. Zikir ni biar kita rasa kemanisan zikir tu dengan lafaznya, dengan keimanan, dengan keyakinan kita kepada Allah. Bukan dengan keseronokan lagu dan joget. Ada sebahagian tu siapa pikat duduk joget-joget, duduk kata begini-gini. Oh, dia kata ni tarian Yaman, yang ini ni. Ada satu video tuan-tuan, rupa-rupanya di Yaman ni ada orang Yahudi zaman dulu lagi, dan memang mereka ni sifat mereka adalah menari waktu ibadat mereka. Jadi akhirnya diserap dalam sebahagian orang Islam, anggap itu cara zikir. Lalu dia tiru, dia jadikan dia cara dalam Islam. Padahal itu asalnya Yahudi. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun kita boleh tengok lah ni. Macam mana Yahudi sebenarnya hak zikir melompat-lompat tu. Asalnya Yahudi. Bukan daripada agama kita. Agama kita tak ada. Nabi ni kan sahabat, kalau Nabi SAW duduk dengan sahabat zikir sampai wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nabi ni kalau berzikir, sahabat-sahabat menangis, keluar air mata. Sampai kadang-kadang burung boleh mari duduk atas kepala kerana khusyuknya mereka dalam zikir. Jadi bukan seperti mana yang digambarkan oleh orang-orang yang ahli hawa nafsu lah, dia kata. Kerana ini bukan sebahagian dari ajaran Islam. Tapi dianggap agama. Ini dia panggil talbis iblis tadi. Benda tak ada. Dalam agama kita tak ada zikir-zikir, menari-menari ni. Tak ada. Tapi didatangkan, dia anggap. Pasal orang bawa tu pakai jubah, pakai sorban, pegang tasbih. Kalau tuan-tuan yang berumur macam saya lah, atau yang lebih berusia daripada saya, kata kita flashback masa kita muda-muda dulu, ada tak masa ni dulu? Lah ni pun tak tua lagi dah. Muda lagi. Tapi kalau tahun 70-an, kali pun tak lahir lagi. Bila kita tengok, tak ada. Bacaan kita terhadap sejarah orang dulu-dulu, tempat kita ni lah, tak ada. 80-an, saya pun ada juga mengaji di pondok juga dulu. Setakat marhaban gitu je, musim selawat tu marhaban. Tapi lah ni dah jadi macam-macam bentuk qasidah, zikir, dengar lagu. Setiap kali ada majlis kat Allahu Akbar. Jadi dia anggap itulah selawat. Padahal tidak. Selawat pada Nabi SAW, kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam solat kita selawat. Selepas solat pun kita ada zikir, pagi pun kita selawat. Setiap kali kita sebut nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang diajar dalam agama, bukan dengan Imam Syafi'i siapa kata kalau dia panggil juga orang dengar nyanyian hamba wanita dia, maka orang ni dayus. Sebab kan hamba ni boleh digauli oleh tuan dia. Jadi kalau tiba-tiba dia panggil orang lain untuk dengar nyanyian hamba dia ni, dayus lah tuan tu, dayus. Kata Imam Syafi'i, dia dinamakan dayus. Kalau dia suruh hamba dia menyanyi, orang mari dengar. Apatah lagi kalau wanita merdeka, suami dia boleh benarkan isteri dia menyanyi, orang lain duk dengar semua sekali. Suami dia seronok pula, orang tepuk tangan, tengok suara isteri dia. Bukan agama lagu tu.
bukan muslimin dan muslimat. Kalau dia duduk dengan isteri, suami isteri duduk bersenandung sama suami isteri, itu tak apalah, kerana memang wanita ni nak dan mendatangkan keinginan suami kepada dia, tu lainlah cerita. Ni dok kata tiba-tiba dok menyanyi dengan baik-baik yang menggairahkan pula, dayu suami. Kalau isteri merdeka dok menyanyi begitu, dok joget pula, dok melengguk-lenggukkan, suami dia tengok, kata Imam Syafi'i, kalau suruh hamba nyanyi, panggil orang tengok hamba menyanyi pun, itu dah termasuk dayus, kata Imam Syafi'i. Allahul musta'an. Macam manalah ni agama kita ni nak kena jaga. Okey. Imam Syafi'i menghukumi pemilik hamba itu sebagai orang bodoh dan fasik kerana dia mengajak orang lain menuju kepada kebatilan. Tu dia. Kalau betul nak ikut al-Imam Syafi'i, inilah athar, inilah riwayat yang dibawakan oleh Ibn Jauzi dalam kitab dia ni, Talbis Iblis, mengingatkan kita bahawa ibadat sebenarnya ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi, ibadat sebenarnya. Kalau nak selawat, selawat cara Nabi. Kalau nak istighfar, istighfar cara Nabi. Kita kadang lepas sembahyang, astaghfirullah, nyanyi suka. Padahal Nabi, kalau Imam Al-Auza'i kata selepas Nabi salat, nak kata keras suara, tak terlalu keras. Adalah riwayat mengeraskan, tapi bukan dengan nyanyian-nyanyian. Tak. Orang dengar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam Asy-Syafi'i kata, asal padanya Nabi kuatkan untuk mengajar. Tapi kebanyakan waktu Nabi merendahkan suaranya. Jadi Al-Imam Al-Auza'i dalam menafsirkan ayat istaghfara thalatha, Nabi selepas daripada sembahyang istighfar 3 kali, dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mari di sebahagian orang lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pegang mic, astaghfirullah rabbal baraya. Saya waktu tu duduk di Mina, masa tu ada seorang, dia ialah imam juga dia, tetapi bila saya dengar Allahu Akbar, apakah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi tenang, khusyuk, tawaduk dalam zikir dia. Bila sebut nama Allah, apatah lagi kita sebut dengan rasa keagungan dan rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan rasa gerun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melagu-lagukan. Sehingga ada orang yang kata mak ta'zim, panggil Allah mata zahara dinu muayyad bizu apa Allah ya anak, lepas tu duk main macam Allah. Tak ada orang ulama tajwid dia kata kita sebut mat ta'zim ni bukan duk main sebut Allah gitukah kita sebut nama Allah? Sebaliknya dia sebut nama keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan agama kita ni agama yang benar, agama yang suci, agama yang datangnya dari Allah pemilik alam semesta. Janganlah kita memandai-mandai dalam soal agama ni. Ikut Nabi, ikut sahabat Nabi. Macam mana mereka sebut nama Allah? Okey. Ada pula orang kata, dia sebenarnya nyanyi tu dia nak ambil rasa keinsafan. Dan hati dia dalam bab-bab soal wanita tu tak tergugat dia. Kalau pun orang wanita menyanyi pun ataupun lengguk-lengguk tu, hati dia tu tak tertarik kepada nyanyian dan kelalaian. Sebaliknya dia cenderung kepada baik-baik yang mendatangkan keinsafan. Kata Al-Imam At-Tabari, Abu Talib At-Tabari, At-Tabari kata, kalau orang berani kata begitu, dia ni termasuk dari orang yang bodoh atau jahil. Kenapa? Pertama, kerana ucapan dia yang membolehkan nyanyian tersebut bertentangan dengan apa yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Yang kedua, kerana dia menganggap dirinya lain daripada orang. Sebenarnya tabiat manusia ni sama. Kita tak boleh nak kata. Sebab tu syariat datang menjaga tabiat secara umum. Orang boleh kata dia begini. Mungkin hari tu dia rasa tak ada. Tapi hati ni sifat dia berbolak-balik. Agama ni, kita tak boleh nak kata aku ni super malaikat. Tak. Kita manusia tetap manusia. Ada hari mungkin, hari ni kita tak jatuh hati dengan wanita tersebut.
tengok 2-3 kali, 4-5 kali, lama-lama tiba-tiba hatinya. Sebab kadang-kadang lantunan nyanyian ni panah daripada panah syaitan. Suara ni dia dengar pertama tak berdegi. Tuang lama-lama seronok juga. Mula dengar, akhir sekali mula meninggalkan zikir-zikir yang benar. Jadi siapa yang kata dia tak serupa orang lain, payah. Syariat ni sama. Dan yang terakhir, kalaulah kita kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang yang bila duduk nasyid dan sebagainya, dia kata kita nak sampaikan mesej-mesej Islam. Tapi bagaimana semua para penasyid-penasyid tersebut? Kalau tuan-tuan tengoklah hari ni, ada sampai akhirnya, dulu dia famous nasyid-nasyid agama. Hari ni kita tengok, dia lebih menyerupai wanita pun ada. Ahli nasyid terkenal. Ada orang dulu nasyid, sekarang ni dah jadi penyanyi. Nyanyi rambutnya panjang dan sebagainya, nyanyi dengan baik-baik, tidak lagi ketuhanan. Jadi itu juga menunjukkan bahawa walaupun dia kata dia tujuan dia baik, tapi akhirnya bila dia bergelumang dengan perkara tersebut, terjerumus dia ke dalam dia bermain di pinggir perkara yang membahayakan agama dia. Kalau kita tengok banyak mana penasyid-penasyid sebenarnya akhirnya menatijahkan kebaikan. Mungkin ada seorang dua, mungkinlah ada, kerana Allah nak bagi hidayah, tapi itu tidak menjadikan keumuman benda itu jadi baik, kerana mudarat dia lebih baik, lebih banyak daripada manfaat. Dan buktinya ialah penyanyi itu sendiri, penasyid itu sendiri, akhirnya kita tengok penghujung kehidupan dia tidaklah dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ni kembali kepada sunnah yang sebenar. Sunnah sebenar ialah Al-Quran. Kalau nak menyanyi, nak melagukan, nak melantunkan suara, Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita rasa cinta juga nak dengar Al-Quran sebagai halwa telinga kita. Mudah-mudahan hati kita cenderung kepada apa yang Nabi dan para sahabat cenderung. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, panjang dah hari ini. Itu yang dapat kita sebut pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.